bergurau dan tak ada niat untuk menghina. Sebab saya sendiri pun orang Malaysia. Saya faham kita hidup dalam pemilihan kaum. Kita hidup dah 29 tahun, saya dah hidup 29 tahun di Malaysia. Saya hidup dalam berbilang kaum. Saya faham macam mana masyarakat kita yang hidup dalam pelbagai budaya, pelbagai pakaian. Dan saya sendiri pun mengawani orang Korea di mana budaya berbeza daripada kita. Saya menghormati budaya dia. Saya tidak pernah membuat gurauan macam tu. Ini kali pertama kesilapan saya membuat gurauan macam tu. Sebelum ni saya ada buat gurauan macam tu juga, tapi tidak menyebabkan pakaian yang macam ni lah kan. Jadi saya rasa memang patut saya minta maaf, memang patut saya dihukum oleh orang-orang ramai, memang patut saya terima kecaman. Sebab ini untuk memberikan saya satu pengajaran untuk lebih menghargai di masa depan. Bukan saja menghargai pakaian dan menghormati pakaian tradisional, saya juga akan lebih berhati-hati untuk tidak membuat lawak, untuk tidak membuat gurauan terhadap makanan, terhadap percakapan, bahasa, apa saja bentuk khazanah yang disimpan oleh pelbagai kaum di Malaysia. Saya akan berhati-hati dalam membuat sebarang gurauan. Itu yang kenyataan yang saya nak bagi tahu sebelum ni pun. Pada hari kejadian itu juga, sebenarnya saya selalu, semua manusia buat silap kan. Sebab selalunya Rizal tak pernah buat macam tu. Tapi kalau Rizal ada rakam sesuatu benda yang sensitif, Rizal akan tengok dulu video tu. Tetapi pada hari kejadian, rakaman tu Rizal rakam menggunakan Instagram story, bukan menggunakan handphone. Memang menggunakan handphone, bukan menggunakan kamera handphone, menggunakan Instagram story, di mana kita buka Instagram, kita pergi dekat story tu, lepas tu kita tekan record. So dalam Instagram story tu dia limit untuk video tu hanya 4 sahaja. So dalam rakaman tu sepatutnya saya boleh save setiap video 4 video tu. So bila saya save, saya boleh tengok di album saya. Saya boleh tengok dulu, okey, benda ni ada sensitive issue, saya tak sepatutnya muat turun, saya akan delete. Sepatutnya jadi macam tu. Nak dijadikan cerita, mungkin Allah nak mungkin saya dah banyak buat silap sebelum ni, saya tak sedar, saya bergurau dengan Mariam pun orang terasa kan. Mungkin nak jadikan satu cerita yang saya ni memang kena diajarkan. So saya pun upload terus video tu tanpa saya tag pun nama Mariam. Sebab dalam video tu ada Mariam. Sebelum ni kalau korang yang macam pengikut saya yang perasan, bila saya buat video Mariam, saya akan tag nama dia. So dalam video tu saya tak tag nama dia langsung, saya tak tulis nama dia, saya terus upload. Itu kesilapan saya. Saya faham walaupun tidak rakaman, saya tidak sepatutnya bergurau dengan perkataan sensitif yang tidak menjaga sensitiviti kaum di Malaysia walaupun tidak rakaman. Cuma apa yang kesalahan paling besar saya lakukan adalah saya bergurau dengan budaya saya sendiri. Walaupun ia milik Sarawak, saya orang Malaysia, Sarawak adalah Malaysia. Saya bergurau dengan budaya saya sendiri. Ibarat saya bergurau dengan pakaian baju Melayu. Saya berkata baju Melayu ni macam kain buruh. Itu yang saya rasa. Jangan kata korang, jangan kata kaum Sarawak dan kaum Iban di Malaysia ni juga. Saya sendiri pun bila tengok video tu, saya rasa kesal, saya rasa macam kenapa saya bertindak sebegitu rupa, kenapa saya bertindak dengan perlakuan bagi saya bodoh. Bagi saya perkataan bodoh tu layak saya terima, sebab saya memang buat sesuatu yang bodoh. Itu mungkin pada saya dan Mariam adalah gurauan, tapi pada korang itu bukan gurauan, itu adalah kebodohan. Sebab masing-masing saya sedar itu pakaian yang khazanah, perlu disimpan, perlu dijaga. Tapi saya buat gurauan benda tu walaupun saya sedar ianya satu tradisional pakaian yang perlu kita jaga kan. So, kalau kita bukan orang Malaysia yang sepatutnya kita jaga, siapa lagi? Takkan orang luar nak sanjung kan. Tapi saya nampak banyak yang kongsikan pada saya pelakon-pelakon seperti Jessica Alba yang memakai menyarum pakaian berkenaan dengan bangganya. Saya bukanlah mengatakan pakaian itu buruk. Saya cuma bergurau mengatakan pakaian itu sama dengan yang buruk. Saya tak menyatakan pakaian itu tak cantik. Saya faham kan, dengan orang perkongsian ramai itu menyatakan pakaian itu mahal sampai beratus ribu. Memang saya pun tak mampu. Saya sendiri pun saya tak mampu nak beli pakaian itu, tapi saya buat lawak macam saya boleh beli 1,000 pakaian macam tu. Saya tak mampu nak beli. Saya minta maaf, memang saya tak mampu nak beli. Memang ia di luar harga kawalan saya. Dan saya minta maaf bagi pihak Mariam juga, sebab dia pun tak faham masa apa yang berlaku dalam gurauan tu. Mariam tak faham sebab dia gurauan tu dalam bahasa Melayu. So apa yang saya
terangkan, dia tak faham dan dia cuma mempertahankan this is handmade, this is buatan tangan, jangan sentuh, ini mahal kan, dia cakap. Ya betul, Mariam tak salah, cuma saya kesal sedikit dengan, saya tak salahkan orang ramai, ini berpunca daripada saya. Ianya saya yang mencetuskan situasi, saya yang mencetuskan masalah. Jadi saya faham orang, kemarahan orang untuk serang saya, tetapi dia pun tak faham, mungkin Mariam pun tak faham, Mariam pun tak tahu kan. So dia serang Mariam dan juga anak dalam keluarga kami. Tapi saya tak salahkan korang, saya maafkan sebab saya pun buat silap. So orang pun buat silap, saya faham orang buat silap. Cuma saya datang pada hari ini untuk buat kenyataan secara langsung dengan Persatuan Anak Borneo dan juga Setiausaha Encik Seri dengan juga Puan Ming sebagai Timbalan Pengerusi Persatuan untuk mendamaikan perbalahan, pergaduhan yang berlaku dalam komuniti kita, terutama di media sosial terutamanya, yang melibatkan penghinaan terhadap budaya Sarawak. Sejujurnya saya tidak menghina. Saya tidak ada niat untuk menghina. Kalau betul lah saya menghina, saya akan sebut bangsa Sarawak, saya akan sebut kaum Iban. Tetapi saya tidak menyebut sebab saya tak ada niat. Kalau tengok video itu pun, saya mohon untuk tengok video itu dan boleh jelaskan dalam video itu saya tidak menyebut perkataan kaum mana-mana bangsa. Saya cuma, video itu hanya untuk gurauan. Saya faham gurauan yang melebihi had, saya faham, cuma ialah saya minta maaf lagi sekali bagi pihak Duran Kimchi yang kepada penyokong Duran Kimchi yang sentiasa menyokong. Saya faham ramai orang daripada Sarawak yang menyokong Duran Kimchi juga. Saya minta maaf daripada Duran Kimchi, pihak Mariam dan juga apa sahaja perkataan yang melukakan hati rakyat Malaysia, terutamanya orang Sarawak, khususnya kaum Iban dan juga kaum Dayak yang buat laporan polis terhadap saya tak salahkan korang sebab itu adalah salah satu cara untuk korang melindungi khazanah kan. Saya faham itu, macam Puan ini pun berada dalam lokasi itu. Dia tak ada dalam bilik, tapi dia tahu apa yang berlaku malam tu. Dia dapat mesej ramai untuk memaksa dia untuk buat laporan polis. Saya cakap pada Puan malam tu, apa saja keputusan pendekatan yang diambil oleh pihak persatuan saya terima. Sebab saya tahu saya salah, saya bukan salahkan netizen yang mengatakan saya terima apa saja keputusan. Saya pergi pada polis ke, buat laporan balik ke, macam mana ke, saya terima. Lepas tu pada pagi esok mungkin Puan Lee sibuk, dia tak hubungi saya menghubungi Puan Lee untuk mengetahui berita selanjutnya. So dia beritahu saya terpaksa buat laporan date sebab ini melibatkan maruah saya. Saya juga terasa, saya minta maaf Kak, saya bagi tahu dia memang saya akan beri kerjasama lah. Dan pihak polis pun ada buat satu kenyataan untuk saya hubungi balik. Pagi tadi, sebentar tadi pun saya ada hubungi juga inspektor pegawai penyiasat di Negeri Sarawak yang untuk saya bagi kenyataan bukti apa saya cakap pada hari itu untuk membantu siasatan. So saya dah call tadi, cuma saya tak sempat nak bercakap lama dan saya hubungi, saya cakap dekat inspektor tu saya akan hubungi kembali selepas saya habis sidang media ni dengan persatuan. So dia kata tak apa, ambil masa dulu, nanti saya hubungi balik. So saya akan buat satu lagi penjelasan, penyelesaian dengan pihak berkuasa yang sepatutnya, sebab report laporan telah dibuat. So pihak polis, dia tak boleh berdiam diri, dia sepatutnya kena tinggalkan, dia kena siasat. So bagi saya itu tanggungjawab saya lah, sebab saya dah buat satu masalah, orang dah buat laporan. So saya kena berusaha dengan pihak berkuasa untuk membantu siasatan, untuk berjalan lebih lanjut. Andai kata saya terpaksa membayar ganti rugi ataupun saya dikenakan hukuman oleh pihak berkuasa atas salah menggunakan platform untuk menyebarkan fitnah, saya minta maaf. Andai kata saya terpaksa membayar hukuman ataupun didenda, saya terima apa saja keputusan oleh pihak berkuasa. Cuma saya ingin mohon, sebab saya pun akan jadi bapa tak lama lagi, kalau ada hukuman penjara tu, saya minta-mintalah benda ni tidak akan berlaku. Cukup, memang bagi korang tak cukup dengan apa yang korang rasa, tapi bagi saya macam saya dah buat, mula-mula saya buat permohonan maaf secara bertulis, saya rasa tak cukup. Saya buat lagi permohonan secara video.
dan saya buat lagi permohonan secara live, dan isteri saya pun buat juga permohonan secara live. Apa saja tak cukup, apa sajalah bentuk penyelesaian yang saya perlu hadap, saya perlu lakukan, saya akan datang, macam berjumpa dengan persatuan untuk minta maaf lagi. Kalau perlu saya ke Sarawak, kalau perlu saya ke Sarawak selepas PKP, saya akan pergi Sarawak untuk berjumpa dengan pihak yang lebih besar, lebih bertanggungjawab dalam mungkin dalam kementerian, ya. Saya akan buat. Cuma saya mohon janganlah hukum saya dengan saya mohon jangan hukum saya dengan penjara sebab tak ada siapa nak jaga isteri saya dengan anak saya nanti kalau saya dipenjarakan. Apa saja bentuk hukuman RM1, ada istiadat yang customize. Okey, ini ada beberapa soalan sebenarnya ataupun beberapa cadangan. Ada ramai orang awam terutamanya daripada masyarakat Sarawak sendiri mencadangkan agar saudara Rizal dikenakan hukuman ikut adat istiadat orang Iban, di mana adat tu sendiri kurang adil sebenarnya dengan adat tersebut, kerana ia sesuatu yang bukan kita amalkan sehari-hari atau yang biasa kita dengar. Dan saya dengan Puan Lee sendiri pun bukan pakar dalam adat tersebut. Jadi soalan saya kepada saudara Rizal, adakah saudara Rizal sanggup untuk menerima hukuman mengikut adat istiadat orang Iban jika ia dikenakan oleh orang yang bertanggungjawab, orang yang memegang tampuk adat istiadat orang Iban ini? Okey, baik. Terima kasih Encik Seri. Saya, seperti saya cakap tadi, saya menerima apa sahaja bentuk penyelesaian, ya. Kecuali dipenjarakan, saya minta yang itu saja dijauhkan. Saya menerima apa sahaja bentuk penyelesaian. Ada yang kata orang Sarawak menerima bentuk penyelesaian melalui adat istiadat hukuman itu, saya terima. Saya sanggup untuk membayar sejumlah